السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. kata Asy-Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, dan bermula lawannya, yakni lawan bagi sidq itu ialah kazib, dan boleh satu lughah lagi kizb, kazaba yakzibu kizban. Itu munasabah dengan sidqan, kizban. Satu lughah lagi kaziban. Ialah kazib. Kerana lawan di situ dengan makna yang lawan atau lawanan. Dia panggil ad-did bimakna al-mudad. Did lawan dengan makna yang lawan, itu isim fa'il, ataupun lawan dengan makna lawanan, itu isim maf'ul. Bermula lawannya, yakni yang lawannya. Hak takrir tak ada tafsir situ, hanya sekadar tafsir dhamir, yakni lawan bagi siddiq. Yang lawan bagi siddiq itu ialah kazib. Apa kazib? Artinya dusta. Dusta. Dusta, bahasa surat banyak cakap dusta. Tapi kalau bahasa tempatan kita orang petani tu ada panggil juga berbohong. Sini cakap ada bohong. Berbohong, bohong. Bercakap bohong. Petani pun cakap gitu juga. Bohong. Ada setengah-setengah lurah orang petani juga, dia panggil pelawak. Walaupun kadang-kadang setengah makna lawak ni orang panggil jenaka lah. Lawak jenaka, cakap apa-apa orang suka, itu lawak jenaka panggil. Tapi ada setengah lurah di petani, dia guna bohong, dia kata pelawak. Setengah-setengah orang hulu tu dia cakap pelawak. Kadang dia cakap nawak. Dia kata gitu. Baik, walau bagaimanapun kita kembali kepada asal arti bagi kazib, artinya dusta, bohong. Setelah itu apakah makna dan maknanya makna dusta? Yang tadi itu orang panggil terjemah.
Nah, salinan bahasa dari Arab kepada Melayu, kazib ataupun kizb, terjemahannya dusta. Makna dusta tu apa? Dan maknanya makna dusta, tiada muwafaqat khabar mereka itu, tiada muwafaqat bagi waqi'. Nah, sebagaimana makna siddiq dulu, muwafaqat khabar mereka itu bagi waqi'. Manakala kazib, tidak muwafaqat khabar mereka itu bagi waqi'. Yakni tidak betul cerita mereka itu, tak betul akan diri perkara. Masalah, diri perkara itu yang bersifat dengan putih. Tiba-tiba cerita kata ia hitam. Maka tu apa? Adamu mutabaqatil khabari lil waqi'. Kalau arah kazib dengan mana adamu mutabaqatil khabari, ada setengah ibarat adamu muwafaqatil khabari lil waqi'. Tidak muwafaqah, yakni tidak betul khabar mereka itu, cerita mereka itu tak betul akan diri perkara. Tu panggil dusta. Masalah, ia cerita kata kita ni akan mati dan akan hidup balik. Perkaranya tak begitu sekali. Apa yang tak mutabaqah, tu panggil dusta. Itu mustahil. Itu lawanan bagi kata sidq. Orang yang jadi Nabi, Rasul semua wajib akli. Wajib pada akal. Dengan mana tak terima putus pada akal bahawa semua orang jadi Nabi itu tak bersifat dengan benar. Nah, apabila begitu, kazib lawanan bagi benar, maknanya mustahil akli pada akal. Ada pun umat, bukan wajib pada akal, bukan mustahil pada akal. Hanya jaiz, boleh jadi ia dusta, boleh jadi ia benar. Sebab tu takrif kalam khabar. Khabar tu apa dia? Mahtamala sidqa wal kizba ay li zatihi. Barang khabar itu barang yang ihtimal ia benar dan dusta. Ini boleh jadi ia benar, boleh jadi cerita yang ia cerita itu boleh jadi membetuli dengan diri perkara, boleh jadi tidak. Tu asal makna kalam khabari. Ini li zatihi, dengan semata-mata tilik kepada diri cerita tu, dengan tak tilik kepada mukhbir yang mencerita itu siapa. Kalau tilik kepada mukhbir yang mencerita ialah Allah, yang mencerita ialah Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Kalau tilik pada mukhbir, nah, apa yang kata wajib benar, mustahil dusta. Tapi kalau tilik kepada semata-mata cerita tu, ihtimal benar, ihtimal dusta. Sebab tu kalau lain pada Allah dan Rasul, apa yang dicerita boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Sebab apa? Sebab hukumnya jaizun fil aqli. Benar, dusta, nasbah lain pada nabi-nabi, lain pada Allah, boleh jadi ia benar, boleh jadi ia dusta. Nah, tu panggil kalam khabari. Baik. Yakni tidak betul cerita mereka itu akan diri perkara. Waqi' ataupun nafsil amri panggil. Sama ada ia muwafaqah akan i'tiqad mana zan. Sama ada muwafaqah ia akan i'tiqad zan, ataupun tidaknya tidak muwafaqah. Apabila tidak muwafaqah khabar akan waqi', panggillah dusta. Sama ada ia muwafaqah akan i'tiqad zan ataupun tidaknya. Dan bermula dalil, yakni dalil akli, dalil yang bahasa fikir. Nah, satu lagi panggil dalil naqli, ya bahasa ambil daripada Al-Quran, hadis, kalau tidak pun ijma'.
Ini nak bercara ni dalil yakni dalil aqli dan bermula dalil. Ni dalil aqli yang menunjuk ia atas demikian itu. Syarat tafsir demikian itu artinya demikian wujub dan mesti benar bagi sekalian mereka itu, sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apakah dalil secara fikir kata bahawa orang-orang jadi rasul itu wajib pada akad mesti benar? Dalilnya bahawa kita mengaji pada khabar bahawa mereka itu segala rasul alaihi wassalatu wassalam jikalau fardu takdir lau, jikalau yakni atas fardu dan takdir, jikalau tidak benar mereka itu, jikalau tidak benar mereka itu yakni pada barang yang tersebut itu. Kerana pada barang yang tersebut nak kita takrir kembali kepada dulu katanya benar yakni pada mengaku dirinya jadi rasul. Satu lagi pada barang yang menyapai mereka itu akan dia daripada umat. Kerana yang tersebut ibarat kita lah. Jikalau atas fardu takdir tidak benar mereka itu segala rasul, yakni tak benar pada barang yang tersebut itu. Apa barang tersebut? Yakni pada mengaku dirinya jadi rasul. Banyak orang mengaku diri jadi rasul. Musailamatul Kazab bukan? Dia dakwa diri dia jadi nabi, jadi rasul. Tulaihah sebelah kok Yaman mana semasa itu selepas wafatnya Nabi SAW ada yang mengaku diri jadi nabi. Panggil al-mutanabbi. Ada pihak wakil hak betul ialah panggil nabi. Muhammad nabi, Isa nabi. Ada orang mengaku Musailamatul Kazab mengaku diri jadi nabi. Orang tu tak panggil nabi. Al-mutanabbi. Mengaku diri sebagai dia mengaku diri dakwa dia kata dia tu jadi wali Allah. Kalau hak wakil benar tak apalah. Takut hak dakwa. Dakwa. Maka sekira fardu takdir. Fardu takdir masalan kita kata Isa dia mengaku dia kata inni rasulullah ilaikum, tu setengah pada dia mengaku dia kata dia tu adalah rasul Allah. Fardu takdir kalau katakan tidak benar mereka itu, yang Isa kata aku Rasulullah, fardu takdir kata tak benar pengakuan dia tu, fardu kata. Jawab macam mana? Nascaya lazim oleh dusta mereka itu. Kalau tidak benar, lazim mesti oleh dusta. Sebab apa? Bila kata kalau tidak benar, lazim oleh dusta. Ilak dulu, ilak betul kata lazim. Kerana bahawasanya, Dhamir Rusyad, tidak ada wasitah, tidak ada perkara yang menengahi antara benar dan dusta itu. Sebab tu kalau tidak benar, nascaya dusta. Kalau tidak dusta, nascaya benar. Yang dua tu tidak ada wasitah. Hak ada wasitah seperti kita katakan putih lawanan dia hitam. Maka di antara putih dan hitam tak ada wasitah. Tak lazim kata kalau tidak putih. Tak ada kata nascaya lazim oleh hitam. Tak boleh nak kata lazim hitam. Sebab apa? Masuk dalam kata tak putih. Hijau pun tak putih. Merah pun tak putih kan. Tu payah ada wasitah. Bila ada wasitah tu tidak berlaziman. Tak ada kata putih dengan hitam dua yang berlawanan. Lagi yang ada wasitah. Hak tak ada wasitah telah macam sidik lawanan kizib. Ada ke tak wasitah antara tu? Benar pun tak, dusta pun tak. Tak. Sebab tu kalau tidak benar, nascaya lazim oleh dusta. Sebab apa?
kerana tidak ada wasitah. Supaya juga kita bicara sifat Allah. Qidam arti sedia dengan mana tidak ada permulaan bagi wujudnya. Kalau tidak sedia, nascaya baru lazim. Kalau tak sedia, nascaya baru. Sebab apa kata kalau tak sedia nascaya baru? Kerana tidak ada wasitah. Nah, suatu yang ada tak sunyi, imma yang sedia, imma yang baru. Sini panggil dah imma itu. Panggil juga. Asal pada hak Arab tu lah dah. Imma jadikan Melayu imma. Kalau Jumaat tu ada kalau suatu tu ada kalau yang sedia dengan mana yang tidak ada permulaan baginya. Imma ada kalanya yang baru. Ada ke tak antara dua tu? Tak ada. Lepas tu suatu bila kata yang tak sedia, kalau tak sedia, nascaya baru. Kalau baru, nascaya tak sedia. Dia tak boleh beripung, sedia dengan baru. Lepas tu tidak ada wasitah. Lalu lazim. Kalau tidak sedia, lazim oleh baru. Begitu juga cakapan kita ni, emanya benar, emanya dusta. Fardu kalaulah mereka itu tidak benar, lazim oleh dusta. Sebab apa kata lazim dusta? Kerana tidak ada wasitah, tidak ada yang menengahi antara benar dan dusta itu. Bila tidak ada wasitah kak, kalau tak benar, lazim boleh dusta. Tak seperti putih dan hitam, dua yang berlawanan. Tapi antara putih dan hitam ada wasitah. Tak boleh kita nak kata, kalau tidak putih, secara lazim oleh hitam. Tak lazim kerana tak putih. Terbenarnya hijau, bukan hitam. Terbenarnya merah, terbenar kuning. Banyak lagi wasitah dia. Tu nak misal wasitah. Demikianlah. Sebab itu, dalil aklinya, ia nak menyatakan bahawa wajib pada akal bagi orang jadi rasul semua tu bersifat dengan benar. Apakah dalil menunjuk atas mesti benar mereka itu? Dalilnya ialah jika dia panggil dalil fikir. Fardu takdir kalau tidak benar mereka itu, yakni pada barang yang tersebut, tak benar pada mengaku diri jadi rasul, dan tidak benar pada barang yang menyapai mereka itu akhirnya kepada umat. Nascaya lazim oleh dusta mereka itu. Sebab apa lazim dusta? Ilat pada lazim kerana bahwasanya dhamir syan yang pakai dah ibarat. Tidak ada wasitah, tidak ada perkara yang menengahi antara benar dan dusta itu. Sebab tu kalau tak benar nak cari dusta. Baik, sambung lagi. Dan jikalau berdusta mereka itu, ni apa yang kata? Yang panggil apa dia ni? Dua qadiyah. Dan jikalau berdusta mereka itu, jawab dia, nascaya adalah khabar Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dusta. Kita lakah ambil khabar. Kalau mengaji ibarat, adalah terjemah daripada kana. Dia panggil kaun muqayyad. Adalah khabar Allah. Nascaya adalah khabar Allah. Dia panggil isim kana kalau Arab. Khabar dia yang dusta. Lakana khabarullahi ta'ala. Dia panggil kata kaziban. Nascaya adalah khabar Allah subhanahu wa ta'ala yang dusta. Apa? Fardu takdir kalau orang jadi rasul tu tidak benar. Lazim oleh dusta mereka itu. Susun pula. Terkib pula. Dan kalaulah apa dia dusta mereka itu, nascaya adalah khabar Allah itu yang dusta ia. Baik, undur balik. Mana khabar Allah? Khabar Allah dengan bahawasa mereka itu segala rasul alaihimussalatu wassalam, Allah khabarkan mereka itu yang benar sekalian mereka itu. Kalau lagi duk membenarkan atas rasulnya dusta, nascaya khabar Allah tu yang dusta ia. Dusta ia juga. Aidan pula. Mana khabar Allah, mana ayat yang menunjuk atas kata
apa dia khabar Allah yang menyatakan mereka itu benar? Katanya, dan bermula yang dikehendaki. Karena khabar Allah, kalaulah khabar Allah itu pandangnya Al-Quran. Mana adalah ayat yang menunjukkan. Nah, lalu kata di sini, dan bermula yang dikehendaki dengan khabarnya, khabar Allah Ta'ala itu, muradnya ialah khabarnya yang hukmi. Yakni khabar pada hukum juga, tidak pada lafaznya. Lafaz khabar tak ada dalam ayat yang menunjuk kata sadaqa anni. Fima yuballighu sadaqa abdi fima yuballighu anni, tak ada ayat Quran. Ada kata lafaz khabar tu tak ada. Tapi dia panggil pada hukum. Ataupun dengan kata lain panggil juga dia panggil khabaruhu at-tanzili pun panggil. Khabar Allah Ta'ala ia bahasa menempati. Dia tak ada kata sekali. Dengan apa lafaz kata sadaqa abdi fi ma yuballighu anni. Dia tak ada sekali, ayat tak ada macam tu. Tetapi dia panggil khabar hukmi. Ataupun dengan kata lain khabar tanzili. Bahasa menempati. Nanti kita tengok dulu. Yakni khabar pada hukum juga. Tidak pada lafaznya. Bandingnya seperti inilah, seperti kita kata orang mari surat pengesahan dengan kita. Mayalah. Kita tak ada ucap apa-apa pun, sekadar ambil kalam. Ada lafaz tak tu? Tak ada lafaz. Minta tanda tangan sikit. Kita pun ambil tengok surat baca-baca kan. Tak baca sendiri pun. Yang berkenaan baca, kita pun ambil tengok. Sah di isi kita. Surat ni adalah benar. Dengan wakil tu betul. Sah dengan undang-undang dunianya. Sah dengan hukum syaraknya. Tengok-tengok. Lalu kita ambil kalah. Buatlah macam mana pun. Tak ada lafaz sepatah pun. Tak ada kata benar surat ini. Itu lafaz. Sudah sah surat ini di sisi aku. Tak ada kata apa pun senyap. Ambil kalam je. Ini apa ini? Ini khabar hukmi. Sebab khabar-khabar ialah lafaz. Ni tak ada lafaz apa, tak ada kata ini surat sah di isi aku. Ini surat dah sah di isi aku. Tak ada kata. Ini surat benar di isi aku. Tak ada kata apa pun. Sekadar ambil kalam, tanda tangan. Maka tanda tangan dia panggil khabar hukmi. Menepati seolah-olah kata. Seolah kata, ini sah di isi aku. Menempati dia panggil. Ini pun demikian. Allah tak ada firman dalam Quran kata sadaqa abdi fima yuballighu anni. Tak ada ayat begitu. Tapi dia beri mukjizat. Bila umat minta, mana dalil kata kamu itu rasul? Maka Allah Ta'ala menzahirkan mukjizat. Kita baca kitab dulu sikit. Katanya, mana khabar hukmi dan iaitu khabar hukmi tu. Klik situ. Dan iaitu khabar hukmi itu ialah mu'jizat. Kalau tawakaf dengan ta, mu'jizat. Kalau kalimah jamak berbuah alif dan ta, ta masrudah, mu'jizat. Apa mu'jizat? Asal terjemahan apa yang siwasah sifa'in dari a'jaza yu'jizu i'jaz, arti melemahkan. Kalau al-ajzu tu lemah. Ini melemahkan. Manakala mu'jiz arti yang melemahkan. Yang melemahkan. Itu asal arti dulu. Maksud di sini, yakni mukjizat itu ialah perkara yang berlaku ia dengan menyalahi bagi adat biasanya. Arab amrun khariqul lil adati. Tengah kita Jawi dia kata apa? Perkara yang mencarikan adat. Perkara yang mencarikan adat. Perkara yang berlaku luar biasa.
Nah, seperti batu beri salam. Luar biasa lah. Kerana batu ni sifat haya pun tak ada. Nah, panggil jamad. Pokok kayu. Tengok tu. Ada satu riwayat ketika Nabi SAW berjalan bertemu dengan seorang Arabi. Lepas tu dia tanya, ke mana kamu hendak pergi? Kata dia, saya nak pergi kepada ahli rumah saya. Kamu ada apa sesuatu? Tak ada, semata-mata. Boleh kamu apa dia tu nak bercakap? Boleh. Maka ketika itu Nabi pun menyampaikan sallallahu alaihi wasallam ke dakwah Islamiah. Boleh menerima bahawa aku adalah Rasul Allah. Kata si Arabi itu, sebelum pada aku nak terima, apakah bukti yang menunjuk atas kamu itu Rasul? Jadi rupa-rupanya Badawi itu dia maklum di isi dia bahawa kerana banyak sebelum tu orang mengaku Nabi kan. Dalam sejarah mengaku Nabi, mengaku Rasul. Setahunnya orang mengaku Nabi dan Rasul ada bukti yang menunjuk atas benar pengakuannya. Dari dia minta, apa bukti yang menunjuk atas kau tu Rasul? Kata Nabi SAW, kamu dipanggil pokok kayu tu, ayat kata aku suruh mari. Luar biasa lah tu. Kalau kita orang tak mana boleh jadi. Nah, panggil manusia lagi suruh mari, tak mari ada. Mari, tak mari. Mari, tak mari. Itu manusia ada akal, ada telinga yang dengar. Panggil mari, tak mari. Yang panggil lagi pembelakang, panggil lagi lari. Itu manusia ni pokok. Pokok kayu. Nah, tak ada sifat hayat. Tak ada akal. Tu dia. Tapi dia tadi, aku pokok tu. Maka ia pun juga dipanggil. Maka pokok itu. Nah, condong, ulu, hilir, kata naik, kata jatuh, cabut. Tu. Maka dia berjalan. Blur. Mari. Tengok. Luar biasa. Itu makna kata kita klik pada hukum akal, perkara jaizun, bukan perkara mustahilun. Cuma nak panggil mustahil juga, mustahilun adatan. Yang mustahil tak boleh jadi, tapi pada adat kebiasaan. Pada akal, ia boleh jadi kerana Allah Maha Kuasa. Yang tak ada lagi dia mengadakan. Pokok awal tak ada, dia mengadakan, dia menumbuhkan. Sekadar kata nak cabut berjalan, apa? Tak ada pelak apa kalau kita petani kata. Tak itu kan? Tengok wayang kulit lagi berjalan. Walah kulit. Betul tak? Wayang kulit. Wayang kulit, wayang gambar begitu juga. Gambar biasa, gambar keras. Tapi berjalan juga. Pengen gambar hidup. Walah tak ada nyawa pun. Pengen gambar hidup. Nah, kita buka pah TV. Buka pah. Tubik gambar. Macam-macam. Berlari, bermain. Macam-macam. Bercakap itu ini. Macam mana gambar tu? Nah, dia ada sebab dia. Begitulah juga. Wayang kulit sedangkan berulang. Apa boleh berjalan? Boleh berlari. Kerana dalang. Kerana dalang. Pegang wayang. Kita yang melihat sebelah sana. Nampak wayang berjalan. Hakikat bukan wayang. Yang diperjalankan oleh dalang. Itu secara zuhir sebagai perbandingan. Apa kata Allah yang kuasa hakiki. Yang sebenar-benar wujudnya. Yang sebenar-benar Allah yang maha kuasa. Ia nak memperjalankan. Tengok perjalankan matahari. Tengok tak ada nyawa pun. Berjalan matahari. Mengikut perintah bulan berjalan. Ini apa halnya matahari? Ataupun dia pokok kayu. Hengga-hengganya matahari biasa. Dia berjalan kan? Pokok kayu tak biasa begitu. Tapi bila diperintah. Keluar daripada tempat berjalan. Ini apa ni? Ini panggil perkara yang mencarikan adat. Ini kata perkara yang berlaku. Ia dengan menyalahi bagi adat biasa. Hakikat siapa yang melakukan? Allah. Dia kata perbuatan Allah. Tapi melaku di sisi orang Rasul. Itu panggil mukjizat. Maka Allah melakukan mukjizat. Bila Rasul kata munggi royak ke pokok tu, kata aku suruh mari. Bila si Arabi tu cerita, maka pokok tu mari. Sudah tu, ada riwayat kata, Arabi kata, suruh dia balik semula. Rasulullah kata, balik semula. Dia pun balik, duduk di tempat. Ajib. Maka Arabi tu pun mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia tengok,
Yakin Allah Ta'ala meyakin kepada dia. Sungguh hak yang mengaku kata aku Rasul tu. Benar. Kerana tengok. Maka siapa yang melakukan tu? Allah. Allah lah menceritakan bahawa hamba aku ini benar apa yang dia kata. Tapi Allah tak ada kata begitu. Beri berlaku pokok berjalan teguh kanak tadi. Tu apa yang kata hukum. Tak apa dia? Apa yang khabarnya yang hukmi. Oleh itu, kalau kita beri mukjizat kepada Rasul yang dakwa bukan benar. Artinya, lazim oleh dusta Allah Ta'ala. Tu maksud dia. Tu maksud kitab kata, dalil yang menunjuk atas benar mereka itu, bahawa fardu takdir mereka itu kalau tidak benar. Jawab dia, naca lazim oleh dusta. Sebab kerana tidak ada wasitah. Satu. Susun lagi, dia panggil burhan. Susun lagi muqaddimah. Dan jikalau berdusta mereka itu segala rasul. Jawab, nascaya adalah khabar Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang dusta ia. Mana khabar Allah? Khabar dengan bahawa mereka itu yang benar sekalian. Mana ayat Allah Ta'ala mukhabar? Semula. Dan bermula yang dikehendaki dengan khabarnya itu ialah khabarnya yang hukmi. Itu jaga semula. Yakni khabar pada hukum jua. Tidak pada lafaznya. Lafaz khabar. Manalah khabar hukmi. Dan iaitu khabar hukmi itu ialah mukjizat. Apa mukjizat? Yakni perkara yang berlaku ia. Kena kait sikit lagi. Yang berlaku ia, yakni daripada orang yang mengaku diri yang jadi Nabi. Itu panggil mukjizat. Kalau perkara yang berlaku dengan menyalahi bagi adat, tapi berlaku di sisi orang wali. Itu tak panggil mukjizat, panggil karamat. Panggil karamat. Sebab diri yang berlaku perkara luar biasa, diri orang tu bukan Nabi, bukan Rasul. Itu panggil karamat. Kalau berlaku perkara luar biasa juga, tapi diisi orang yang mengaku dakwa saja jadi Nabi. Wakil bukan Nabi seperti Musailamatul Kadzab. Tak kala dia mengaku diri jadi Nabi Rasul, maka umat percaya, kita panggil umat dia lah. Umat percaya ke dia tu, dia kata kalau Nabi, kamu ludahkan dalam air ni payau. Sini panggil payau. Payau Kata ni panggil payah. Payau. Air yang payau, kata ni kata, bila nak minum tu payah, tak lalu minum kan. Maka mintalah kepada Nabi, dan sebenar Nabi juga, ludahkan supaya air payau itu jadi tawar. Tapi bila Musailamatul Kadzab ludah tu dalam air payah, berubah daripada payah kepada masin. Bukan masin biasa, masin pahit. Kata dia panggil masin pahit. Ujajan. Lau nasya'u ja'annahu ujajan. Kalau kami nak menjadikan air tu masih pahit, siaplah kamu. Hujan tu masih pahit dalam telaga, masih pahit, siap. Ini Allah Ta'ala duk bilangkan nikmat dia. Jadi masih pahit. Ini tak luar biasa. Luar biasa air payah sebab ludah turun tu, jadi masih pahit. Ini permasalahan perkara yang berlaku, yang menyalahi adat. Tapi berlaku di sisi siapa? Di sisi orang yang dakwa diri jadi Nabi, walhaja bukan Nabi. Mengaku diri jadi Rasul, walhaja bukan Rasul. Maka tu tak panggil mukjizat, tak panggil karamat, tak panggil ma'unah. Panggil apa? Panggil ihanah. Panggil ihanah. Allah nak menghinakan dia. Jadi bila dengar maklumat, umat dia dengar maklumat, kaum dia dengar maklumat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dia ludah dalam air masin jadi tawar. Boleh minum. Maka dia pun umat dia minta lah dengan dia supaya ludah air payah tu jadi tawar. Bila ludah jadi masin. Tu panggil ajib, luar biasa. Itu tak panggil mukjizat, panggil ihanah. Nak menghinakan. Jadi dia pada percarakan dia perkara luar biasa ini tubik 6 nama. 4 hak yang dikabai. Satu panggil irhas. Perkara yang berlaku
dengan menyalahi bagi adat biasa. Tapi kalau berlaku di orang yang lagi akan jadi Nabi. Masa tu tak latih lagi jadi Nabi. Itu tak panggil mukjizat, panggil irhas. Macam asas dah. Salah dah. Tanam tapak. Akan nak membangunkan. Tanam tapak dulu. Mana budak ni akan jadi Nabi. Sebelum pada tu, jadilah perkara luar biasa. Tengok sepuan Isa. Beranak. Merah-merah. Orang petani panggil. Tapi boleh bercakap. Irhas. Sahabat masa tu tak dijadikan Nabi dan Rasul lagi. Irhas. Luar biasa. Manakala letak jadi Nabi, lepas tu berlaku perkara biasa ni, baru panggil mukjizat. Habis tu kena terkedih sikit. Yakni perkara yang berlaku berlaku tu. Yakni daripada orang ataupun di sisi orang yang mengaku dirinya jadi Nabi. Tu panggil mukjizat. Adapun perkara yang berlaku dengan menyalahi bagi adat sebelum daripada mengaku diri jadi Nabi. Tapi orang yang akan jadi Nabi panggil irhas. Seperti awan payung Nabi SAW ketika dia berjalan kan. Awan payung, dia ke mana dia pergi. Tu panggil irhas. Kerana masa tu belum dilatih jadi Nabi lagi. Panggil irhas. Itulah. Dan iaitu, apa iaitu? Klik pada mukjizat. Khabar hukmi kena kepada mukjizat. Dan iaitu mukjizat tu apa? Ialah perbuatan Allah Ta'ala. Bukan perbuatan Nabi. Sebab kita maklum secara umumnya makhluk tak boleh beri bekah. Makhluk pada umum tak boleh bekah. Sama ada makhluk tu yang mempunyai roh, nyawa, panggil hayawan. Juga makhluk yang tidak mempunyai nyawa, panggil jamad. Ma laysa fihi roh, panggil jamad. Termasuk kayu, batu. Bumi, tanah air, tu panggil jamad. Barang makhluk yang tidak punya roh. Makhluk punya roh, ma fihi roh, panggil hayawan. Melengkapinya malaikat, jin, manusia dan binatang. Tu. Maka pada umumnya semua makhluk tak boleh beri bekas. Itu etika ahli sunnah kita. Bila makhluk tak boleh bekas, lepas tu berlaku luar biasa di sisi orang Nabi-Nabi. Bukan perbuatan Nabi. Cuma isnad. Sandar secara majak. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang membuat? Perbuatan Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh. Allah Ta'ala kata dialah khaliqu kulli syai'. Ialah yang menciptakan semua perkara. Tapi murad syai' selain daripada zatnya. Maklum, khaliqu kulli syai' ay syai'in yurad ataupun syai'in mungkin murad. Baik. Dan iaitu apa dia mukjizat dengan makna perkara yang berlaku ia dengan menyalahi bagi adat biasa, itulah perbuatan Allah Ta'ala. Sebab tu bila Allah melakukan mukjizat di sisi orang mengaku diri jadi rasul, mana Allah membenarkannya secara menepati. Walaupun bukan dengan lafaz, secara menempati, secara hukum. Oleh itu, apabila memberi mukjizat kepada orang rasul yang menepati, membenarkan, apabila orang rasul katakanlah dusta, lazim oleh dusta khabar Allah. Sana. Baik, kata lagi, kerana, ini ilat mana ni? Ilak bagi matan. Kita klik pada matan dan bermula tengok matan saja hak dalam lingkungan tu. Matan risalah. Dan bermula dalil yang menunjuk ia atas demikian itu bahawasa mereka itu jikalau berdusta mereka itu nascaya adalah khabar Allah Subhanahu wa taala yang dusta ia atau matan saja. Matan risalah. Sebab apa boleh kata kalau mereka itu berdusta, nascaya adalah khabar Allah tu yang dusta. Kerana. Tu ilak pada matan yang panggil illatul lil matni.
Kerana bahwasanya Allah Ta'ala telah membenar ia. Saddaqa. Telah membenar ia Allah akan mereka itu. Akan segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Membenar macam mana? Membenar dengan segala mukjizat. Ini dengan melakukan. Itu dia mudah sikit. Dengan segala mukjizat, yakni dengan melakukan segala mukjizat. Allah melakukan segala mukjizat. Segala mukjizat itulah yakni yang menempati ia, segala mukjizat tu yang menempati pada tempat firman yang seolah-olahnya Allah firman sadaqa abdi fima yuballighu anni. Itu menempati firman begitu. Seperti tadilah tanda tangan menunjuk kata sah. Kalau minta izin, izin tulis tanda tangan menyata izin. Tu. Maka tanda tangan tu yang menempati seolah-olah seperti kata ya aku mengesahkan ini. Aku membenarkan, aku izinkan. Menempati kata begitu. Tak ada kata pun. Tu orang panggil mukjizat yang menempati. Sebab dia panggil apa dia? Dia panggil khabar tanzili pun panggil, khabar hukmi pun panggil. Kerana bahwasanya Ta'ala telah membenar ia akan mereka itu membenar dengan melakukan segala mukjizat. Segala mukjizat yakni yang menempati ia, segala mukjizat tu menempati pada tempat firman yang seolah-olah Allah firman sadaqa abdi fima yuballighu anni. Itu bukan ayat Quran. Dan bukan hadis kursi. Berarti kata bukan firman yang hakiki yang menempati. Artinya apa sadaqa abdi? Arti telah benar hamba-Ku. Ya. Benar pada apa? Fima yuballighu anni. Pada barang penyampaian yang menyampai ia daripada aku. Hak dia menyapa kata, aku adalah Rasul Allah. Tu benar tu. Dia beri tanda tangan. Ibarat itulah kita nak contohnya. Ini Allah mewajibkan atas kamu. Allah perintah atas kamu supaya solat. Aqimus solat. Dia perintah. Wa atuz zakah. Masalan. Dan dia cerita kata kita ni akan mati, akan hidup balik, akan terima balasan. Mana bukti yang mengata begitu? Tu. Allah melakukan perkara mukjizat seolah menepati Allah Ta'ala kata sadaqa abdi fima yuballighu anni. Baik. Maka bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak pernah melaku ia akan adat kebiasaannya Allah daripada permulaan alam. Ini daripada permulaan mengadakan alam dunia. Daripada permulaan mengadakan alam dunia hingga kepada sekarang ini. Tidak pernah melaku akan adat dengan menyerah. Tahu situ. Tidak pernah melaku ia Allah akan adat kebiasaan semenjak dari ibtidak. Semenjak dari permulaan mengadakan alam dunia hingga kepada sekarang ini tak pernah melakukan adat dengan menyerah beri bagi orang yang dusta itu, menyerah akan setengah-setengah daripada mukjizat. Tak ada. Sebab tu ulama membezakan. Membezakan supaya kita jadi satu wajib, kita kena kenal perbezaan di antara mukjizat, karamat dan ma'unah dan ihanah dan lagi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj seperti Allah Ta'ala bagi kepada Fir'aun sedangkan dia mengaku diri jadi Tuhan. Allah kata kepada Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahliyaka ila rabbika fatakhsha. Tapi melampaunya Fir'aun ni,
bila Musa tu memperlihatkan ayat, bila bercakap dengan dia, mana bukti kata mu rasul? Kan? Musa perlihatkan letak tungkat jadi ular besar. Yang kedua, ulurkan tangan kepada lambung, bila dikeluarkan tangan dia tu bersinar luar biasa. Dua perkara. Fa'arahul ayatal kubra. Musa memperlihatkan kanaki ayatul kubra, mukjizat tadilah. Bila Musa menunjukkan mukjizat tadi, sebenarnya perbuatan Allah, bukan semata-mata Musa kan. Bila Allah Taala letak tukakmu hai Musa, alqiha ya Musa, dia pun letak. Bila letak jadi ular, siapa menjadi? Bukan Musa menjadikan ular, bukan Musa mengubahkan. Semua itu perbuatan Allah, cuma zahir di sisi Musa. Apabila Fir'aun tu minta, maka dia memperlihatkan. Fa'arahul ayatal kubra, maka balik Fir'aun fakazzaba, maka mendusta, baki bohong, kata ni kata. Fakazzaba wa 'asa, dia derhaka, dia tak ikut Musa. Sambil dia berkata, thumma adbara yas'a fahasyara fanada, tengok dia kumpul kaum dia tu, lalu dia kata faqala ana rabbukumul a'la, tepuk dada, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Itulah tara dia tu, sungguh tu melampau dia tu, teruk, kata ni kata teruk. Bahawa Fir'aun ni tara, teruk sangat. Kata ni panggil teruk sangat. Sini cakap dah teruk. Cakap lah, kalau kata sakit teruk. Itu Fir'aun ni teruk sangat. Terlagak kita daripada Arab dah tu. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun ni tagha, teruk. Apa mana? Pada lugahnya, mana melampaui had, ay jawazal hadd. Baik. Itu Allah Ta'ala menzahirkan tukak Musa jadi ular besar, dan tangan Musa bila dia buat seperti demikian jadi bersinar, siapa membecarkan. Dia buat gitu, membecarkan. Apabila Allah sekali lagi, Allah juga perintah. Allah sekali lagi, biasa. Ini adakah semata Musa? Tidak. Maka perbuatan siapa itu? Perbuatan Allah yang melakukan luar biasa di sisi Musa ketika dia mendakwa diri, ketika umat minta mukjizat, minta bukti dan ketandaan. Itu panggil mukjizat. Maka Allah Ta'ala berlaku ular besar, seolah-olah Allah Ta'ala kata, Musa aku ini benar. Seolah Allah kata, yang Musa kata mengaku diri aku rasul adalah benar. Itu menepati firman, sadaqa abdi fima yuballighu anni. Baik. Maka tak pernah melaku ia Allah akan adat kebiasaannya daripada permulaan mengadakan alam dunia hingga kepada sekarang ni, tak pernah melaku adat dengan menyerah beri bagi orang yang dusta itu, menyerah beri akan setengah-setengah daripada mukjizat. Tasahkan semua, setengah-setengah, sedikit pun tak ada. Apa tu duk berlaku perkara luar biasa macam di Fir'aun tadi, sedangkan dia kufur, itu orang tak panggil mukjizat, panggil apa? Istidraj. Tu panggil istidraj. Istidraj ni kita nak panggil apa bahasa kita? Darat naik tekak. Menekat ke setangga supaya dia tu bertambah sombong, Allah Ta'ala ambil. Kalau orang petani panggil perupan. Lepas logat apa panggil? Perupan. Macam Kelantan. Perupan. Apa perupan? Masalah kita perak ayam. Kita bela ayam, bela ikan kan. Pagi-pagi kita bagi upan. Buat juga dia suka. Pruk dia makan. Petang pula kita bagi. Dah kadang-kadang tiap-tiap. Sebentar bagi. Maka panggil perupan. Orang petani panggil perumpamaan, beri upaya kepada ikan umpamanya supaya cepat ia besar. Bila besar kita sembelih dia, makan dia. Tu dia panggil apa tu? Itu merupakan istidrak, dia suka. Begitulah Fir'aun, dia mengaku diri dia tu deraka, Allah Ta'ala beri dia lebih.
Tak pernah sakit hari ke dia. Tu panggil istidrak. Luar biasalah. Luar biasalah. Qada hajat lama-lama sekali. Luar biasa. Kita manusia ni kak. 2-3 hari tak tu nak cari dalam ubat lah. Dia panggil luar biasa. Itu panggil mukjizat kau tu. Kenal dulu Fir'aun ni siapa? Tak panggil mukjizat. Kena panggil mukjizat. Iaitu perkara yang berlaku atas jalan menyalahi adat di sisi orang Nabi dan Rasul. Ini kufur. Maka panggil istidraj. Baik. Sebab tu kata tak pernah Allah menyerah beri akan setengah, akan sedikit pun. Setengah-setengah sedikit pun daripada mukjizat. Tak pernah. Bahkan idrak. Bahkan telah melaku ia Ta'ala akan adatnya, adat kebiasaan Allah dengan jatuh dan berlaku. Harap wuku' dengan jatuh dan berlakunya atas tafsir. Dengan jatuh dan berlakunya apa dia mukjizat daripada orang ini di sisi orang yang benar. Tu Allah Ta'ala melakunya begitu. Tidak jatuh, tidak berlakunya daripada orang yang dusta, tidak ratah panggil. Bahkan telah melaku ia Allah Ta'ala akan adatnya dengan jatuh dan berlakunya mukjizat tu daripada di sisi orang yang benar. Tidak jatuh di sisi daripada orang yang dusta, tidak sama sekali. Oleh demikian itu apabila seorang yang jadi rasul mesti benar. Dalil kalau tidak benar nascaya dusta. Apabila dusta mereka lazim oleh dusta khabar Allah. Yani Allah beri mukjizat kepada mereka itu sebagai tanda, sebagai bukti menunjuk tak benar. Arti membenar akan yang dusta ialah dusta pula. Supaya cakap dusta, cakap bohong, kita apa? Betul. Kita kata. Dia cakap bohong, kita kata betul. Arti bohong pada kita. Bila dia cakap benar, tu benar. Dia cakap benar, benar. Tu supaya membenarkan yang benar. Ni orang bercakap bohong, kita kata benar. Tu supaya membenarkan yang bohong, arti bawa pada bohong oleh yang membenarkan itu. Tu. Baik. Lalu katanya lagi, dan apabila dikhayal. Khayal. Kalimah Arab dah. Dibayangkan, telitah dati, khayal. Dan disengkakan dia. Itu kita berbuat atas tafsir. Apabila dikhayal, maksudnya dan disengka akan dia dengan sihir atau umpamanya, nascaya menzahir ia akan keaibannya dari hampir bagi demikian itu. Kalau diseka akan dia mukjizat, seka dengan sihir atau umpamanya, nascaya menzahir ia Allah akan keaibannya apa dia dari hampir bagi demikian itu sekaan tadi. Habis. Dan bermula yang maklum bagi semua orang. Wa maklumun, kalau Arab dia mengisi nakirah, wa maklumun ay li kulli ahadin. Dan bermula yang maklum bagi semua orang bahawa membenar akan orang yang dusta itu, khabar bahawa ialah dusta juga. Hak tu maklum dah bagi semua orang. Betul tadi lah dah. Orang cakap bohong, kita membenarkan cakapan yang bohong. Artinya membawa ada bohong oleh orang yang membenar. Supaya juga kita tanda tangan atas surat yang tidak sah. Maka orang lain kita mendustakan juga. Kita pun berdusta juga. Tanda tangan kita pun palsu jugalah. Betul panggil salah kan? Bila tengok surat ni salah benar-benar. Siapa dia tanda tangan? Orang cari yang tu. Ini tanda tangan siapa? Kita cari tanda tangan awak dah. Ya, awak pun salah. Itu dah. Itu maklum dah. Tu dia. Sebab tak berani nak tanda tangan lah. Walaupun upah ambil 1 juta. Tak mau. Salah ni dengan syarak lagi teruk.
Sarah dengan sarak ni. Kita nak tanda tangan macam mana ni? Tu dia nak. Baiklah. Itu hak tu maklum dah bagi semua orang bahawa membenar akan orang yang dusta itu ialah membenarkan orang yang dusta itu dusta juga. Apa juga? Yang ni dusta juga seperti orang yang dusta. Seperti dusta orang yang dusta. Tema tu juga Aidon. Ialah dusta juga. Apa dusta juga? Seperti dusta oleh orang yang berdusta. Hanu dusta hakiki. Hanu dusta menempati. Yang putih, ia cerita kata hitam. Itu dusta hakiki. Lapar betul. Yang ni kata betul. Yang mu kata tu. Ni panggil dusta menempati. Apa tadi? Dusta hukmi. Itulah. Dan iaitu klik kematan. Dan iaitu apa iaitu? Wahuwa mustahilun. Asal mata dia. Wahuwa mustahilun. Dan iaitu artinya keadaan khabar Allah Ta'ala yang dusta tu. Ambil mana? Kita balik pada kata jikalau berdusta mereka itu naca adalah khabar Allah yang dusta. Lakah maimatan. Dan iaitu artinya keadaan khabar Allah Ta'ala yang dusta itu mustahil. Hukumnya mustahil. Dia tak sini pada 3. Wa imma hukum wajib, mustahil, jaiz. Tak lagi pada tu. Keadaan khabar Allah yang dusta tu apa hukumnya? Dalam hukum kait 3 mustahilun. Ini mustahil pada akal. Yakni yang tak terima pada akal oleh sungguhnya. Nya keadaan khabar Allah Ta'ala yang dusta itu. Tak terima sungguhnya. Maksudnya takrif. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ay subutuhu. Barang yang tak ditasawwur, barang yang tidak benar diterima pada akal akan sungguhnya. Hanya mesti tidak sama sekali. Sebab apa? Boleh kata iaitu mustahil. Keadaan khabar Allah yang dusta itu hukumnya mustahil kerana bahawasanya apanya? Khabar Allah ni panggil badal. Kerana asal mata li'annahu kerana bahawasanya apanya? Kita letak tu khabar Allah itu. Maka kita susun ibarat jadi panggil badal. Kerana bahawasanya khabar Allah tu. Di sini kita takmim sikit. Yakni sama ada khabar tu yang hakiki, lafzi ataupun khabar yang hukmi tadi. Umumnya tu. Kerana bahawasanya apanya? Khabar Allah. Kita takmim. Sama ada ia khabar yang lafzi ataupun yang hukmi. Ataupun dengan kata lain, tanzili. Tak kira umum. Kerana bahawasanya khabar Allah itu adalah ia semua atas muwafaqah bagi ilmunya. Atas muwafaqah bagi ilmunya. Baik, susun lagi. Qadiyah lagi. Dan khabar yang ia atas muwafaqah bagi ilmu itu tidak ada ia malaikat hanya yang benar semata-mata. Tak ada dusta sama sekali. Itu panggil tatmimul illah. Illah pada katanya kerana bahawasanya khabar Allah itu adalah ia atas muwafaqah bagi ilmu. Itu illah. Tapi tak sempurna lagi illah. Mari satu jumlah lagi panggil tatmimul illah. Baik, apabila khabar Allah itu atas muwafaqah bagi ilmu dan khabar yang ia khabar atas muwafaqah bagi ilmu itu tidak ada ia malaikat yang benar. Sebab tu kita diwajibkan belajar. Nak bercakap agama kena tak tahu medan agama, jangan tak tahu bercakap salah. Tak tahu bercakap. Kalau betul pun secara kebetulan. Kita kata ya kamu tak kata tadi, mu tahu kau belajar tidak. Tapi mu kata tu betul, orang pandai dengar, betul semua. Mu belajar kau tidak. Orang dia kata kebetulan. Kena secara ittifaq, secara kebetulan kena, orang ternyata kena.
Bukan kena dengan bijak pandai dak, dengan kebetulan. Nah, supaya orang apa dah tubir burung dah. Nah, habis beratus biji peluru. Yang kena satu. Kebetulan tu. Itu bukan dengan bijak pandai. Orang bijak pandai ni gak. Kalau 10 biji dia pakai. Dia pas jatuh dia. Sutri tak kena satu ya. Tu bijak sungguh. Kalau tidak gak, 10 kena semua 10 kan. Ni dak beratus, ya kena satu. Tu kebetulan kena, bukan pandai. Tu dia. Itu makna katanya khabar Allah itu atas muafakat bagi ilmu. Sebab wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, supaya kamu tahu bahawa Allah dia amat kuasa atas semua perkara, dan supaya kamu tahu bahawa Allah itu meliputi semua perkara ilmunya. Ay qad ahata ilmuhu bi kulli syai'. Dia panggil tamyiz muhawwal. Qad ahata bi kulli syai'in ilman, ay qad ahata ilmuhu bi kulli syai'. Semua ilmu Allah meliputi segala-gala. Sehingga sampai kalau orang i'tikad kata Allah hanya tahu yang kulli saja, tak tahu juz'i, kufur. Bagaimana tahu kulli juz'i? Yang kita i'tikad Allah tahu semua secara kulli dan secara juz'i. Bandingan begini kulli juz'i, seperti kita punya kebun, pokok durian umpamanya, kita tanam pokok 100 pokok. Itu secara kulli. Kalau ditanya di soal, berapa pokok kebun durian kamu? Kita jawab 100 pokok. Itu tahu secara kulli. Tapi kalau secara juz'i, 100 pokok daun berapa helai? Sudah, tak tahulah kita. Itu lah. Satu pokok pun tak tahu berapa dahannya, rantingnya pun tak tahu, daunnya pun tak tahu. Itu panggil juz'i. Hanya kita tahu secara kulli je. Dalam kebun kita ada 100 pokok durian, 20 pokok rambutan umpama. Itu pasti tahu kulli. Tapi kalau tiap-tiap pokok berapa daunnya, berapa ranting, tak tahu, itu panggil juz'i. Kita tahu kulli saja, tak tahu juz'i. Allah tahu kulli dan juz'i. Siapa i'tikad kata Allah tahu kulli saja, tak tahu juz'i, kufur. Sebab apa? Sebab membahaskan jahil kepada Allah. Kan? Sebab Allah ni wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ahata meliputi. Tahu cara meliputi. Itulah. Sebab tu kata dia, kalau gitu Allah Ta'ala khabarkan tu adalah ia atas muafakat ilmu. Ilmu yang meliputi. Makna gitu. Inkishaf. Dia panggil ta'aluk inkishaf. Nyata. Khabar itu adalah ia atas muafakat ilmunya. Ilmu yang meliputi dengan semua perkara. Kullinya, juz'inya. Maknanya gitu. Tatmi' illah dan khabar yang ia atas muafakat bagi ilmu itu, tidak ada ia malaikat yang benar. Malaikat hanya yang benar. Kita bubuh hanya seperti bunyi hasar. Tidak ada ia malaikat hanya yang benar semata-mata. Baik. Dan apabila, sambung lagi. Dan apabila istihalah dan tidak. Tu panggil dan tidak tu atas tafsir pada istihalah. Dan apabila istihalah. Apa istihalah? Tidak. Apabila tidak terima, yakni pada akal, tak terima oleh dustanya, dusta Allah Ta'ala, ia kata lazim daripada kalau Rasul tu dusta, lazim oleh dusta khabar Allah. Maka kita sudah maklum bahawa dusta khabar Allah hukum saat ini mustahil. Baik. Dan apabila istihalah dan tidak terima oleh dustanya Ta'ala pada kata iaitu mustahil tadi, nascaya subut atau lawan istihalah. Hukum akal itu 3. Wa'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsam. Satunya apa dia? Al-wujubu
wal istihalatu dan wal jawab. Nascaya subut, tambah sekali lagi, dan mesti. Ada cakap mesti pada ke tak? Mesti ada ketukangan for dah. Pasti. Cakap ada sini. Cakap lah. Pasti. Mesti. Ada kata mesti. Nascaya subut dan mesti. Terjemah daripada wujub. Lawanan istihalah iaitu wujub. Apabila istihalah, apabila tidak terima pada akal oleh dusta Allah, tak terima dusta Allah, naca subut dan mesti oleh benarnya Ta'ala. Bila benar Allah dan apabila subut oleh benarnya Allah, sahlah membenarnya Allah Ta'ala akan segala rasulnya, Rasul Allah, segala rasul alaihimussalatu wassalam. Membenar mana? Sah oleh membenar tadi. Membenar yakni dengan melakukan segala mukjizat yang menepati pada tempat firman-Nya tadi. Itu kanaki membenar di sini. Apabila sabit mesti benar Allah, sahlah membenarnya. Sah oleh membenarnya. Membenar Allah. Membenar dengan mana apa? Membenar yakni dengan melakukan segala mukjizat yang menempati pada tempat firman yang tersebut tadi. Itu Allah membenar. Sahlah membenarnya. Baik. Sambung lagi. Dan apabila sah oleh yang demikian itu. Apa demikian itu? Demikian membenarnya Ta'ala ke segala Rasul itu. Apabila sah situ. Nascaya tetap dan mesti oleh benar mereka itu segala Rasul alaihimussalatu wassalam. Ini kerana lazim. Lazim bagi yang mustahil, mustahil. Lazim bagi yang wajib, wajib. Dan iaitulah, apa iaitulah? Kata mesti oleh benar mereka itu. Itulah yang dituntutkan al-matlub. Yang dituntutkan oleh syarak. Syarak mana syarak? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarak majazi Nabi SAW. Jika makna syarak tu dengan makna tuan undang-undang. Tuan punya syariat. Maka Nabi panggil juga syarak. Yang ada syarak majazi. Kerana bukan dia tuan syariat sungguh. Sebab dia sendiri wajib atas dia kena beriman dengan diri dia. Amanar Rasul. Tengok. Telah beriman oleh Rasul. Rasul sendiri dia kena beriman. Bukan kita umat je. Dia menyampai ke umat. Kamu kena beriman dengan Allah. Aku tak payahlah. Bukan. Dia lebih teruk berat pada kita umat lagi. Betul tak? Saya kata. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Telah beriman oleh Rasul. Dengan barang Quran. Ayat kitab. Yang telah dimenurunkan kepadanya daripada Tuhannya. Dia sendiri kena beriman. Wal mu'minun. Daripada ar-rasul. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Dan oleh semua orang mukmin beriman. Dengan ma unzila ilaihi min rabbih. Kullun. Semua. Tiap-tiap. Tanwin iwad. Semua mereka itu siapa? Rasul sendiri dan orang mukmin. Semua tu apa? Kullun amana billah. Semua tu yang beriman dengan Allah. Rasul sendiri kena beriman dengan Allah. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Semua Rasul beriman dengan malaikat. Beriman percaya dengan segala kitab Allah. Termasuk Quran, Zabur, Taurat, Injil dan lain lagi. Dan warusulihi, dia sendiri kena beriman dengan segala rasul. Isa rasul, Musa rasul, aku sendiri rasul. Dia kena beriman dengan dia sendiri. Kalau dia ragu, ya ke aku ni rasul? Salah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak sebenar dari Tuhanmu Muhammad. Oleh itu jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu, jangan. Tengok. Tu. Dia lebih teruk pada kita umat lagi dah. Silap sikit je. Kena marah. Berat pada kita umat lagi. Sebab tu didengari pada dada Nabi tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ghalayan. Kita panggil apa ghalayan?
bergelegak. Macam puyuk. Kaghalayanil qidri, sebagaimana bergelegak puyuk besar ketika kita rebuh. Masak nasi geruk kan. Dia kata ni ketika bergelegak, puyuk bergelegak. Sini panggil tak? Ya dah. Tu ghalayanil qidri, seperti bergelegak puyuk besar ketika kita masak geruk bunyi. Maka di dada dia tu bunyi ghalayan. Sebab apa tu? Ini menunjuk kata dia ni sangat takut pada Allah sampai bergelegak. Tak nak bani binatang apa pasal ghalayan. Binatang kucing boleh kita buat contoh. Allah Ta'ala jadikan dia kucing kah? Kalau dia bermanja dengan tuan bela je tu, bila tertepuk dia kerang. Tak itu kucing. Kadang-kadang kita duduk tidur, dia main tidur tepi kita. Kerang. Bunyi. Itu dia tu. Keghalayan tu. Nak kata dia amat takut kepada Tuhan. Tidakkah aku lebih takut? Kan dia nak, ketika dia nak ajar sahabat-sahabat dia tu, siapa bersumpah tak mau makan daging, ada setengah bersumpah tak mau tidur, nak berjaga, beribadat waktu malam, ada yang nak puasa tak mau buka, ada setengah pula tak mau berteduh, macam-macam, demi untuk nak mujahadah. Tapi berita itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat di rumah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, termasuk sahabat yang terkenal Abu Bakar sendiri antara lain radhiyallahu anhu, dan Ali antara lain. Beberapa lagi sahabat yang terkenal. Apabila dengar dia pergi nak turut berita itu, maka kebetulan bila dia pergi di rumah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, kebetulan Uthman tidak ada di rumah. Dengan ringkas cerita, akhirnya maklumat siapa ke mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari mereka. Maka mereka pakat pergi menghadap. Bila ditanya, mereka kata, demi Allah, sungguhkah kamu begitu dan begini? Mereka mengaku, ya benar, betul. Tapi tujuan kami, ya Rasulullah, baik tujuan kami itu. Maka itulah dia kata, tidak kamu tahu bahawa setakut-takut manusia adalah aku? Tidakkah aku ni yang paling setakut-takut manusia kepada Allah? Akulah yang paling takut sekali kepada Allah. Tapi aku duduk dengan isteri. Aku ada puasa. Seketika aku tidak puasa. Aku ada berjaga malam ibadat. Seketika aku tidur. Itu aku yang paling takut sekali kepada Allah. Aku. Kamu ni pun lebih pada aku ni. Artinya ini bukan jalanan aku. Oleh itu siapa benci daripada sunnah aku, bukan daripada aku. Maka mereka bertaubat. Tengok. Itu tempat nak menyata apa tadi? Orang jadi rasul lebih teruk dan berat pada kita umat lagi. Inilah kembali pada sini kata, dia tu syarak dengan mana? Syarak dengan mana? Syarak hakiki. Tuhan punya syariat hanya Allah. Maka dia sebagai yang menyampaikan saja. Itu panggil syarat majazi. Tapi kalau murad syarat dengan mana muballigh, Nabi juga hakiki panggil syarat. Syarat mana yang menyampai syariat. Itu pula kepada artilah. Baik. Jadi setelah sampai di sini, apabila sah dah Allah membenarkan segala rasul dengan arti kata melakukan mukjizat, segala mukjizat yang menempati Allah firman sadaqa anni fima yuballighu anni, bila sah di situ sahlah. Oleh demikian, apabila sah demikian itu, mesti oleh benar mereka itu. Dan iaitulah kata mesti benar oleh mereka itu tu, mesti oleh benar mereka itu, itulah yang dituntut oleh syarak atas kita. Siapa kita? Yani tiap-tiap orang mukallaf lah. Murad kita tu. Atas kita, yakni atas tiap-tiap orang mukallaf, atas tiap-tiap yang mukallaf, sama ada jin manusia lah. Tutup oleh syarak akan mengetahui dan i'tiqadnya. Apanya? Mesti benar mereka itu. Bukan tahu saja, tak cukup dengan tahu saja. Kenal saja, tahu saja, tapi tidak i'tiqad, tidak berpegang, tidak mengaku, tak jadi. Sebab tu Allah Ta'ala kata allazina ya'rifuna
allazina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tengok orang ahli kitab. Orang mereka itu telah diberikan mereka tu kita. Tapi mereka kenal akannya. Ya'rifunahu. Setengah rojak dhamihu, rojak ke Quran. Mereka itu kenal akannya Quran sebenar kalam Allah. Mereka kenal sangat. Setengah rojak dhamih Nabi SAW. Ya'rifunahu. Kenal mereka itu akan Nabi Muhammad. Mereka kenal sangat. Sebagai kenal anak. Tu kenal sungguh-sungguh orang ahli kita. Tapi kenal saja, dia tidak iktikad ke Muhammad Rasulullah. Tak sanggup kata Muhammadur Rasulullah. Bahkan terlalu dia tu bukan saja tak terima. Nama awak dia tak ada nama Muhammad Ahmad. Orang Yahudi tak ada. Ibrahim ada lah. Ibrahim, Yusuf, Yaqub bin Yamin ada lah. Ada tak Yahudi nama Muhammad? Tak ada. Marah pagi tu mu. Tak boleh dengar nama Muhammad pun tak boleh dengar. Ahmad tak sah nak terima nak iktikad Rasul. Nama pun tak letak keturunan dia Muhammad. Gitu mu. Maka Allah Ta'ala menyatakan allazina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tu ayat ni tak berlazim kenal itu terima. Kenal tapi tak mau terima. Kenal tapi tidak mengaku. Tempat anaknya kenal serta mengakuinya. Itu panggil i'tiqad, jazam, al-jazmul mutabiqu, al-jazmu al-mutabiqu lil waqi' an dalil. Itulah hadza huwal matlub. Selesai kita daripada bicarakan sifat sidik. Berikut nampaknya setakat itulah dulu. Balik kepada matan semula. Dan wajib pada hak mereka itu alaihimussalatu wassalam oleh amanah. Wallahu a'lam. Allahumma wa bihamdika. Boleh lagi 20 minit untuk memenuhi jam 9.30. Kalam terbagi kepada 4. Kalam ismi, kalam mufti, kalam mustahil, kalam latif. Maka yang mana yang qadim dan yang mana yang baru? Baik. Ini hubung kait dengan sifat kalam dalam bicarakan ilmu usuluddin. Ini satu sebab percaraan kalam ini sangat-sangat hebat di zaman salafis salih dulu. Bicara sifat kalam ni sangat hebat. Kehebatan bercaraannya hingga sampai berlakunya hukum Quran, kalamullah. Quran ialah makhluk. Sebab di sisi orang Mu'tazilah bila sebut kalam hanya lafaz semata-mata. Maka lafaz, bila lafaz hukumnya baru. Maka kat Quran kalamullah. Kalamullah mana lafzi. Tu hukumnya baru. Lalu tu dia perintah terbit supaya semua rakyat berkata Quran makhluk. Siapa tidak kata begitu akan disiksa. Zaman tu kerana khalifah zaman tu terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah yang iktikadkan Quran itu makhluk baru. Maka ahli sunnah wal jamaah mempertahankan. Sebab tu ada yang dikena penjara, ada yang dikena bunuh, ada yang dikena menyakiti macam-macam di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Semasa tu juga masa Imam Syafi'i di akhir-akhir, tapi Imam Syafi'i terlepas kerana dia hijrah duduk di Mesir. Hanya berlaku di Iraq, Baghdad. Baiklah. Apa tu terlibat? Masalah kalam. Lalu tu ulama meletakkan nama ilmu tauhid ini satu ilmu dinamakan ilmu kalam. Kenapa? Kerana bicara ilmu kalam ni
panjang sangat dan lagi pula banyak tergelincir manusia lain pada ahli sunnah wal jamaah tergelincir tentang sifat kalam. Lalu tak nama ilmu kalam. Baik, kembali kepada itu kalam. Dari awal lagi orang Mu'tazilah, firqah yang tergelincir dari jalan ahli sunnah yang maksudkan Mu'tazilah tu, dia apa? Dia menafikan semata-mata. Dia panggil puak kaum Mu'tazilah lagi Mu'attilah. Yang menghampakan sifat Allah, menafikan sifat Allah. Kudrat kita bila apa yang sifat ma'ani, kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu di sisi Asy'ariyah. Kalau di sisi Maturidiyah tambah satu lagi takwin. Kudrat, takwin, jadi 8 lah. Kudrat, takwin, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dalam istilah ilmu usul dipanggil sifat ma'ani. Jam'u makna dalam istilah ilmu usul tiap-tiap sifat yang bahasa ada, sama ada sifat yang baru, sifat yang qadim, orang panggil sifat ma'ani. Nanti pada umumnya. Sifat yang bahasa ada panggil sifat ma'ani. Kemudian kalam itu terbahagi kepada 4. Itu di ahli sunnah. Yakni 4 makna dia. Satunya dipanggil kata kalam ismi. Kalam tilik kepada pengertian dia tu nama bagi satu sifat yang ada di zat. Tilik pada nama satu sifat yang ada di zat. Maka letaknya ismi. Boya ni sebab. Kalam ismiyun ay mansubun ila ismi. Apa dia? Kalam dengan makna nama bagi satu sifat yang ada pada zat. Nama apa? Nama kalam. Nama kalam. Maka kalam nak salin Melayu tu apa? Itu Arab. Bukan tak sebut dengan terdapat al-kalam huwal lafzu. Bukan yang tu. Nama satu sifat yang ada di zat. Ni macam kita duk bercakap ni. Kita duk berkata, duk bercakap ni. Ada apa di kita? Ada satu sifat Allah Ta'ala menjadi di kita ni. Sifat kalam. Itu Arab sifat kalam. Ke sifat kalam tu apa yang makna ism. Nama satu sifat. Maka nak salin Melayu kata apa? Itulah kitab-kitab Jawi dulu kan. Artinya berkata. Itulah kita. Tapi mari di Baqarah. Itulah kitab Baqarah tu. Dia terjemah artinya perkata yang berapa. Menyalahi dengan tuturan ibarat kitab-kitab Melayu yang lain. Yang dulu-dulu lagi kitab Melayu, kitab Jawi. Semua terjemah arti berkata. Ada bubuh pula angka 2. Berkata-kata. Adanya berkata. Tapi mulai daripada Allah Yarham Wan Ismail masyhur dengan Pak Da'i. Kitab Baqarah dia terjemah arti perkata. Dia bubuh perkata. Dia begitu. Bila dia bubuh perkata, orang semasa tu bila tengok kitab dia membahas-bahaskan. Kerana ini berlainan ni, menyalahi ni. Tuturan ni menyalahi ni. Yang kitab-kitab Melayu yang dulu, ulama-ulama Melayu dulu terjemah daripada Arab, arti berkata, tiba-tiba pada arti perkata. Masa dia lagi. Dibahas-bahaskan. Tapi dia Tuhan punya sahibul bait adra bima fih. Dia yang membuat dia tambah pe. Masa tu dia ada lagi. Dia hurai. Tengoklah sarah dia tak kala membahas-bahas oleh setengah talabah timbullah datang atasnya oleh iktirad. Mari kritikkan lah. Macam mana Pak Da buat begini pelik tak suka. Macam-macam lah. Bila pelik pada orang ramai macam dia lah. Kena tanggungjawab lah. Supaya kita kalau kita kata-kata kan. Supaya cakap. Dalam dewan, dalam apa, dalam cakap. Apabila silap cakap kan. Kadang-kadang dibangun. Tarik balik kata tak itu. Minta tarik balik. Kalau bahasa siapa yang ton. Cabut tu baik. Yang kamu kata tadi. Nak tarik balik kerana lagi. A'rad dah sudah keluar. Maksud tarik balik. Saya rajakkan daripada perkataan itu tadi. Saya silap. Saya tersalah.
Saya kalau tak saya bertaubatlah. Saya tak akan kata lagi seperti itu. Itu boleh tarik balik. Ni kitab sudah tulis perkata. Orang iktirak dia sepatutnya kena buang perkata, kena kata berkata masalah. Dia tidak. Yang tujuan aku kata begitu, satu lah dia hurai-hurai hingga sampai terpaksa kata dia oleh talabah yang mengkritik dia tu terima penerangan dia tadi. Nampak kena kepada sungguh. Apa tu kita apa-apa kita bila pelik pada orang kita kena terima. Kalau kita cakap pelik pada orang, kita kena tanggungjawab. Baru juga kita mengajar. Bila kita rayak, jatuh tu bid'ah, ini bid'ah. Kamu nak tanggungjawab, kamu kata bid'ah. Apa maksud bid'ah? Yang kamu kata jawab lepas begitu, nanti dulu aku nak tanya apa maksud bid'ah. Takrif bagus. Apa lurahnya? Apa muradnya? Apa dikhanaki di sini? Ibarat di sini, apa murad? Kena urailah. Kalau tidak, ini jadi masalah geger dan kalu. Masalah ni cakap lepas dia tak boleh. Dan yang paling penting syarak tu. Kerana semua kita catat tu, kita kata tu, ada catat dalam buku malaikat dah. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak gitu kan? Walaupun manusia tak awak kira. No, akan ni betul. Ni yang mu kata ni. Yang mengeliru kat orang ni. Kita tak macam mana? Mulut kita kata. Sebab tu kita kena ingat akhirat kita nak menyata, nak apa, bukan sekadar nak sedar. Bukan sekadar itu nak lepas-lepas, tidak. Maka bila dia karam begitu, kritik mari. Maka dia hurai-hurai, akhir terpaksalah balik yang belum faham. Faham. Maka kita pun nampak daripada situ murid-murid dia masa tu semua iktiraf. Murid-murid dia tak faham. Akhir, kena Pak Dah kata gitu. Yang murid pun tak puas hati walaupun guru bila dia cakap tak serupa ramai kan pasal nak tanya hingga adab murid ni cara-cara beradab ni dah. Bagaimana tuan guru? Bagaimana tanya cara beradab. Tapi kalau bukan murid bukan beradab bakal selalu. Tak ada ni salah. Ini tak betul. Seperti ada orang kritik kitab Faridah, kitab Baqarah. Ini salah, sesat, menyesatkan. Baqarah ni menyesatkan. Ada kata begitu. Tapi kita kena faham. Dari segi lurah, bahasa. Kalau kita faham dah bahasa kita sini tak guna. Bahasa tempat lain guna. Kena faham pula. Ini bahasa ni, bahasa petani, bahasa berkata gila. Supaya kita nak tahu tempat kita sini cakap macam ni, ini macam ni. Supaya dia tanya sangat ni. Bila kita sebut lurah, bahasa satu, orang sini macam mana kata. Kadang-kadang berlainan cakap. Itulah. Jadi bila guna perkata. Ini terjemahan bagi apa ini? Yang terjemah ialah kalam dengan makna ismi. Kalamun ismiyun. Iaitu kalam yang dibahasa kepada nama. Apa nama? Nama satu sifat yang adanya pada zat. Namanya kalam. Satu sifat namanya kudrat. Nama-nama tu. Nak terjemah macam mana? Dia beberapa. Perkuasa, penentu, pengetahuan, pendengar, pelihat, perkata. Hayat, perhidup. Tu. Maksud dia apa tu? Nak menyatakan nama bagi satu sifat. Ya orang iktiraf juga kerana apa? Takut kesamaran dengan alat. Isim alat dia panggil. Isim alat. Apa isim alat? Seperti setengah daripada isim alat. Ni. Ayah kita sudah makan ni. Sini panggil apa? Diri buatan tu amri iktibari. Diri ambil bilah panggil apa? Diri buat begitu tu panggil colek gigi. Sana panggil. Ada tengok panggil cokel. Dia panggil tak? Congkel lah. Sini panggil congkel. Orang petani panggil colek. Colek gigi. Tengok tak serupa dia panggil tu. Tapi kalau sini panggil juga arti sama. Ataupun panggil dua sekali. Dua. Dua sekali. Ambil alat congkel gigi. Di perbuatan itu panggil amrul iktibari. Itu masdari. Itu congkel gigi. Orang tadi panggil colak gigi. Dia buat gini. Panggil colak. Maka colak dengan alat tu panggil apa? Congkel. Panggil apa tak? Itu dia panggil isi alat. Pencokel. Diri perbuatan buat begini panggil congkel, panggil colak gigi. Manakala alat tu panggil pencongkel.
Atau kalau panggil tu penyolat. Jalan tu. Dan satu lagi, orang yang ambil buah kelapa sini panggil buah nyo, orang petani panggil kedua juga. Nyo apa panggil? Kelapa panggil. Buah nyo. Lepas tu bila nyo tu orang nak koyak dia tu. Nak koyak dia ada alat dia. Alat mata besi dan sebagainya. Maka tu panggil apa tu? Orang petani panggil pengoyak nyo. Pengoyak pengoyak tu panggil tu isim alat. Ini di antara orang kritik pada takut kesamaran dengan isim alat. Sedangkan isim alat ni baru. Kupur lah kalau kata qudrat arti berkuasa dengan mana isim alat itu kupur. Kerana isim alat ni baru. Tu orang kritik itu. Maka dia jawab kata sebab dia berbunyi kan apa? Ini nama murad dianya nak beza apa dia? Kalam ismi dengan kalam lafzi. Sebab tu dia bagi kalam itu terbagi kepada 4. Satu panggil kalam ismiyun. Kalam yang dibahasa kepada nama. Yakni nama satu sifat yang ada pada zat. Namanya kalam. Artinya perkata. Ya tak nama tu. Lepas tu yang kedua kalam nafsani. Kalam nafsani. Atau apa tu? Kena ke takluk bagi kalam yang tak, yang apa dia? Takluk bagi kalam dia panggil takluk dilalah. Lepas terbagi pula kita kau kira. Takluk apa tu? Kena kepada mau berkata. Ataupun dia panggil bahasa surat mesediakan perkataan. Dua-dua tu qadim. Kalam ismi nasbah zat Allah Ta'ala qadim hukumnya. Kalam nafsani ibarat daripada takluk kalam, takluk dilalah. Itu qadim. Kita berlaku tak satu kawan. Ada lagi satu kawan lagi tu, kita kira dulu. Dua tu qadim. Yang ketiga, kalam apa panggil? Kalam masdari. Nisbah pada masdar. Kalam masdar tu lah. Apa dia? Terjemah berkata. Tu. Maka, pada nak beza antara nama sifat dengan masdar. Masdar tu mana? Berkata. Itu hukumnya baru. Yang keempat, kalam lafzi. Hak tu terjemah perkataan. Hak tu baru. Jadi 4 tadi. Kalam ismi, kalam nafsani. 2 tu hukumnya qadim. Manakala kalam masdari arti berkata. Dan satu lagi kalam lafzi arti perkataan. Iaitu 2 tu baru. Maka dia kata Al-Quran kalamullah. Jika pakai makna kalamullah tu makna ismi, itu hukumnya qadim. Tak ada kata baru. Siapa kata baru kufur. Manakala kata Al-Quran kalamullah. Kalam bermakna lafzi. Tu baru. Dia kena tafsir begitu. Tapi Mu'tazilah tak pakai kalam ialah lafzi saja. Sebab dia tekan kata Quran makhluk. Ahli Sunnah tak kata. Sebab dia punya 2 makna. Kalamullah dengan makna lafzi itu lafaz yang dibaca. Tu bacaan kita dah baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu baca apa tu? Baca kalamullah. Kalamullah boleh dibaca. Kalamullah atau bulu itu panggil kalam dengan makna lafzi. Waktu baru. Tengok kita dah baca. Adapun kalamullah dengan makna apa? Ayat Quran ni dalil menunjuk bahawa ada pada zat Allah sifat kalam. Satu sifat namanya kalam. Hak tu arti perkata. Hak tu qadim yang ada pada zat. Dia panggil sifat zat. Siapa pergi hukum kata Quran tu makhluk? Di sini ada padanya tafsir. Kalau murad dia Quran makhluk, arti Quran makna nama sifat kalam yang ada pada zat Allah. Itu kufur. Kalau dia kata Quran makhluk, muradnya Quran dengan makna lafaz yang dibaca. Makhluk itu betul. Tapi walau bagaimanapun, jangan kita mengelirukan. Sebab tu Ahli Sunnah, Imam Ahmad dia tak kata. Walau kalau dia kata pun dia pandai. Bila disuruh kata Quran baru, dia pun kata Quran baru. Tapi murad dia lafzi. Tak ada apa. Tapi dia tak kata juga. Kerana apa? Kerana dia ni sebagai muqtadam bih. Sebagai ikutan orang ramai. Bila dia kata sepatah,
orang yang pegang perkataan dia bawa ke lain. Maka dia tak rela kata. Rela dia tu dipenjarakan. Nah, itulah. Baik. Itulah makna kalam terbagi kepada 4. Kalam ismi, itu terjemah perkata. Yang kedua, kalam nafsani, arti mensedia perkataan. Dua-dua tu hukumnya qadim. Kalam masdari, arti berkata, atau panggil masdar. Dan yang keempat, panggil kalam lafzi, ma hasala bil masdari pun panggil, terjemah perkataan. Kesimpulannya, 4 tadi kalau ambil Melayu selalu, perkata, mensediakan perkataan, berkata, dan perkataan. Tu 4 tu. Bila sebut, kalam sifat ma'ani, yang itulah Mu'tazilah nafi tu. Nafi Mu'tazilah iaitu kalam makna yang pertama. Kalam ismi itulah Mu'tazilah kata tak ada. Hanya Allah yang berkata dengan zat. Allah qadirun bizatihi, mutakallimun bizatihi. Itu Mu'tazilah. Dia nafikan sifat ma'nan. Ada kita ahli sunnah, qadirun ay bi qudratihi, muridun bi iradatihi, sami'un bi sam'ihi, basirun bi basarihi, mutakallimun bi kalamihi. Kalami apa tu? Tu kalam ismi tu. Terjemah perkata, erti beza selalu. Itulah di antaranya. Jam kita sampai 9.30. Masalah ada lagi? Satu lagi? Dua lagi? Boleh. Boleh. Kita mahu terangkan maksud ibarat ini. Al-Quran ialah dalil dari madlulnya yang agung. Saat ni, hurai saat ni dah tu. Al-Quran dalil bagi madlulnya yang agung. Dalil bagi madlul. Kita mengaji dalil madlul dulu. Dalla yadullu dilalatan dalalatan. Dalla dalla yadullu menunjuk ia ayil ifham. Ad-dilalah ayil ifham, memberi panggil menunjuk. Maka takluk kalam panggil takluk dilalah. Manakala menunjuk, perkara yang menunjuk tu panggil dalil. Ditunjuk kepada sesuatu. Tengok di sini dapat erti ke sesuatu perkara yang lain. Panggil madlul. Kita banding dulu. Seperti kita berjalan. Nampak bekas tapak kaki harimau umpamanya. Bila tengok tapak kaki, mari di hati kita. Ada harimau ni. Kalau tak ada di sini pun, harimau lalu jalan ni. Mana harimau? Itu panggil madlul. Tak nampak pun dengan mata. Tak ada tengok pun masa mana dia lalu. Tak ada siapa dia lihat diri harimau. Tapi tengok dalil. Mana ni? Bekas tapak kaki dia. Tengok. Bekas tapak kaki kemarin tak ada lagi. Petang kemarin aku lalu kat ni tak ada. Bila tengok pagi, bekas baru-baru. Arti semalam ataupun dini hari ni dia lalu. Arti ini dalil menunjuk kata ada harimau. Sebab bekas nak main mana tak ada mu'athir. Asar tak boleh berlaku, tak ada mu'athir. Sebab asar tak boleh berlaku sendiri. Kena ada sebab. Sebab harimau lalu, maka sebab itulah lahirnya bekas. Maka bekas tapak ni dalil. Madlunya ibu harimau. Dipanggil dalil madlu. Maka kita ini dalil yang menunjuk atas ada Tuhan yang mengadakan. Madlul. Kita ni dalil, Tuhan madlul. Bila kita mengaji, Al-Quran kalamullah. Quran ni dalil. Apa? Sebab ini kalamullah. Boleh nak kata kalamullah? Boleh nak kata ini cakapan Allah kalau Allah tak bersifat dengan sifat apa cakap? Ni supaya kita ada pernah kita tinggal. Dia mau dengar. Ini suara dia ni. Ini cakapan dia. Ini cakapan dia daripada kalam lafzi. Maka cakapan yang boleh kita nak bercakap ni. Boleh bercakap kalau tidak ada di kita ni sifat kalam. Tak boleh kita nak bercakap. Kerana sifat kalam lawan dia ialah clue.
Kharas. Bisu. Tu lawan dia. Bila ada sifat kalam, tak ada bisu. Bila ada bisu, tak ada sifat kalam. Dia panggil diddan la yajtami'an. Maka apabila dengar ini perkataan siapa? Ini cakapan kita saling. Perkataan saling cakapan panggil. Betul tak dah? Ini cakapan siapa ni? Ini cakapan si Anu, si Khalid. Bila kata ini cakapan si Khalid, inilah dalil menunjuk kata ada di si Khalid sifat kalam. Maka Quran kalam siapa ni? Bukan kalam Nabi. Quran bukan kalam malaikat. Al-Quran kalamullah. Ini dalil yang menunjuk kata ada pada zat Allah sifat kalam. Tak nak tahu bercakap kan? Tak ada sifat cakap. Ini bagi Quran dalil menunjuk bagi Nuh sifat kalam yang agung. Maksudnya kalam Allah Ta'ala itulah. Sudah. Satu lagi. Boleh satu lagi. Amrun i'tibari dan adami itu sifat apa? Amrun i'tibari dan adami itu sifat apa? Ni pada istilah ilmu. Jadi selain daripada zat semua sifat. Ma laysa bizatin semua tu sifat. Maka sifat terbagi pula kepada sifat ma'nan tadi. Tiap-tiap sifat yang bahasa ada semua panggil sifat ma'nan. Bila kata jamak sifat ma'ani. Sama ada sifat qadim, zat Allah, sifat bagi zat Allah. Seperti kudrat, iradat, kalam, bicara tadi. Maksudnya sifat ma'ani, juga sifat kalam kita. Dan segala apa sifat bahasa ada, semua panggil sifat ma'ani. Lain pada sifat yang bahasa ada, tubik lagi 3. Tubik lagi 3. Mana? Yang pertama, dia panggil amru i'tibari. Suatu perkara yang bahasa reti je. Tidak ada dirinya. Tak amru i'tibari. Seperti apa? Kita ni bersifat dengan tinggi. Lawanan rendah. Seorang tu badan dia tu besar. Lawanan kecil. Gemuk. Kurus. Itu semua tu amru i'tibari. Amru i'tibari. Maksud adalah sifat ia bahasa sungguh saja. Dia panggil amru i'tibari. Itu nama dia dah tu. Sifat tu apa? Dia panggil sifat daripada minal umuril i'tibariyah. Bila sifat ia bahasa reti begitu, tidak ada dirinya, hanya reti semata-mata. Itu panggil amru i'tibari. Sifat tadi panggil amru i'tibari. Apabila sifat tu bahasa reti mafhumuhu adamu syai'. Bila sebut satu sifat, satu perkataan, pengertiannya tidak ada suatu. Seperti mandul. Si Aminah itu seorang yang mandul. Itu perkataan mandul. Cuba arti dulu. Apa arti mandul? Apa arti mandul? Tidak ada anak tu mandul. Tidak ada anak. Tapi tidak ada anak yang kena kait lagi. Semata-mata tidak anak. Orang yang bujang tidak ada anak. Yang belum kahwin mana ada anak. Orang panggil mandul? Belum. Nak panggil mandul tu kena kait. Tidak ada anak. Amma min sya'nihi an yakuna. Tidak ada anak bagi mereka yang sya'annya bahasa beranak. Dengan bahawa dia kahwin. Dia berkahwin. Duduk secara suami isteri. Sampai bertahun-tahun lamanya. Luar biasa. Kebiasaannya 3 tahun. Adanya 3 orang. 3 orang anak dah. Tak itu ke? Hanya jadi mula tu ke? Tiap-tiap tahun. Sampai bertukar mana yang adik, mana yang tengah. Tapi yang ni 10 tahun, 20 tahun. Sehingga sampailah kepada umur yang Ghalib tak beranak. Kalau perempuan ke umur 50 dah. Sampai pada Aisyah tak beranak. Baru kita panggil mandul. Apa pengertian mandul? Tidak ada anak. Sifat bahasa reti kok tidak ada begitu. Panggilnya nafsi. Ada panggil salbiyah. Macam kita mengaji qidam. Arti salinan bahasa, arti sedia. Apa maknanya? Maknanya tidak ada permulaan. Itu panggil sifat salbiyah. Adami. Mafhumu adamu syai'. Itu misalnya mandul tadi.
Dan ada satu lagi yang panggil fakir. Itu hak Arab. Bila jadi ke Melayu, orang Papua. Apa makna perkata Papua? Papua tak apa artinya? Apa Papua? Tidak ada harta. Itu dia lah. Tidak ada harta. Kita ambil pendek-pendek je. Tidak ada harta. Harta lain lagi dah. Tidak ada harta. Pengertian Papua itu panggil sifat salbiyah. Kerana makna dia tu tidak ada harta. Tu. Panggil sifat yang bahasa pengertian tidak ada gitu. Panggil adamiyun, salbiyun. Bila sifat salbiyatun. Maksud tak. Itu dari segi kaedah lah. Panggil sifat salbiyah. Qidam artinya sedia. Maknanya tidak ada permulaan bagi adanya. Panggil salbiyah. Baqa artinya kekal. Maknanya tidak ada kesudahan bagi adanya. Itu makna salbiyah. Mukhalafatuhu lil hawadith, terjemah bersalahannya Allah bagi sekalian baru, maknanya adamu mumatsalah, tak serupa. Itu tidak serupa. Itu maknanya salbiyah. Sampai pada qiyamuhu binafsih, terjemah berdirinya dengan sendiri, maknanya tidak berkanak kepada zat. Itu makna tidak berkanak pada zat. Itu panggil salbiyah. Wahdaniyat artinya esa. Apa makna esa? Artinya tidak berbilang. Itu makna dia. Ada pun kudrat. Apa kudrat? Nama satu sifat yang ada pada zat terjemah kuasa. Itu sifat makna adalah tak panggil salbiyah, bukan amru i'tibari. Satu lagi perkara, jadi adamiyun perkara yang tak ada semata-mata. Tapi tak ada pun bahasa sandar. Tak ada harta. Kalau tak ada semata-mata tak boleh hukum. Dia panggil nakirah. Tak ada. Nak hukum pun tak ada. Kena tanya. Tak ada apa? Duduk diam-diam. Tak ada. Tanya. Tak ada apa? Tak ada. Tak ada apa? Tak ada tuan rumah. Kena sandar. Dia kena ada idhafah. Dia panggil adam mutlak tak boleh dihukum. Kena ada muqayyad baru boleh dihukum. Tak ada anak. Boleh hukum lah. Si Aminah itu tak ada anak. Dia panggil sifat salbiyah. Si Khalid itu apa-apa. Tidak ada harta. Dia panggil sifat salbiyah. Si Khalid itu tubuhnya tinggi. Badannya besar. Tinggi besar tu amru i'tibari. Si Khalid itu yang bernama dia dengan Aminah mandul. Itu pengertian tidak ada anak. Panggil salbiyah. Si Khalid itu badannya besar, tinggi. Besar, tinggi, amru i'tibari. Si Khalid itu tubuhnya putih. Itu sifat maknan tu putih dia tu. Lepas tu mana satu lagi? Bila Khalid tu bersifat dengan putih, lazim selagi keadaannya yang putih. Kaunuhu abyadha. Itu dia panggil, apa dia? Hal. Jadi amru i'tibari, salbi, ma'nan dan hal. Tak sunyi pada tu. Hal ni yang menengahi antara ada dan tiada. Bukan ada betul, bukan tak ada langsung. Maka semua perkara tak sunyi pada satu daripada empat. Ini satu kaum. Tapi yang rajah, tiga je. Dia potong tu biar tinggal tiga je. Semua perkara tak sunyi. Perkara tu ada betul-betul. Kalau sifat maknan. Ada kala perkara tak ada langsung. Cuma reti saja amru i'tibari. Satu perkara lagi, tak ada tapi berkait. Tak ada suatu. Itu panggil adamiyun. Salbi. Tiga tu. Semua perkara tak sunyi pada tu. Itu saja. Cukup. Itu bagi orang mengaji usuluddin nak faham lah istilah-istilah itu supaya nak hurai bila berlaku syubhat dan kekeliruan. Sebab setiap ilmu dia jadikan pan. Bila jadi pan, jadi tadwin oleh ulama, dia guna istilah. Ilmu ni panggilan ni, ini panggilan ni. Kadang-kadang panggilan yang sama, tapi tengok murak, istilah apa? Kita mengaji dalam tajwid. Ada mat. Mat disifatkan dengan muttasil. Mat disifat dengan mumpasil. Bukan? Kita mengaji usuluddin, kam disifatkan muttasil. Kam mumpasil, itu istilah. Kita mengaji hadis, seperti itu juga. Hadis muttasil.
Panggil hadis muttasil. Kena tahu apa dia hadis muttasil. Nama di ilmu hadis dia tahu istilah dia. Hadis muttasil. Tapi tak adalah mumpasi, tak ada guna. Hadis munqati'. Mu'dal. Dia tu istilah. Tiap-tiap ilmu dia punya istilah. Sebab tu kalau kita tak maham dalam satu ilmu, jangan kita cabar. Kita belajar dia. Ngajar dia apa panggil macam ni. Ni ada dah. Tak perlu. Tak perlu. Kamu tak faham. Jangan kata gitu. Mu tak perlu, orang lain perlu. Dan semua ulama meninggalkan kesan-kesan tu untuk nak jaga umat. Sebagai dia amanah. Dia dimasuk ke dalam warasatul anbiya. Dia sebagai pewaris. Dia menerima pusaka ilmu. Turun-menurun sebagai amanah dia. Dia kena jaga. Setiap masa berlaku kekeliruan, ulama tanggungjawab. Menghuraikan. Keliru dalam masalah akidah, ulama akidah huraikan. Keliru dalam masalah fiqh yang tak terjadi sebelum tu mai berlaku masa ni, ulama fiqh pula buat. Solpi apa itu. Jadi kita orang belakang, walaupun jauh tinggalan kita daripada zaman Nabi SAW, tapi kaedah sudah dibuat oleh ulama sebagai warasatul anbiya. Pakai lagi kata, ulama tak perlu kita ikut. Kerana manusia berkata, itu kepanggil langan yang salah. Perlu dinasihatkan. Dinasihat jangan begitu. Sudah. Rasanya sudah pun lajak. Tapi kita menghabiskan masalah. Sekadar itu saja. Dan kita ada semalam lagi insya-Allah taala dengan tidak ada kuzur apa-apa yang malam besok malam menamat kita lah dah. Itu dia. Untuk pagi kita masih ada lagi 2 pagi. Sekadar ini saja, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.